Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita akan belajar unit 9, bersih dan selamat. Tajuknya ialah ketahui ubat. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan jenis-jenis ubat. Yang kedua, kepentingan pengambilan ubat. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan akibat penyalahgunaan ubat. Baiklah murid-murid, hari ini mari kita lihat jenis-jenis ubat. Okey, terdapat 4 jenis ubat yang ingin cikgu perkenalkan pada hari ini. Yang pertama, ubat jenis pil. Cuba kamu lihat pada gambar. Itu ialah ubat pil. Ubat pil ini biasanya terdapat pelbagai warna. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning dan juga berwarna putih. Yang kedua, ubat jenis cecair. Ubat jenis cecair ini maksudnya ubat dalam bentuk air. Contoh ubatnya ubat batuk. Yang ketiga, ubat jenis krim. Ubat jenis krim ni kegunaannya biasanya kalau kita gatal-gatal, badan kita ada kurap ataupun naik merah-merah, bintik-bintik merah. Biasanya kita akan gunakan ubat jenis krim. Dan yang keempat, ubat jenis kapsul. Ubat jenis kapsul ni kalau kamu lihat pada gambar itu, dia ada sarung. Dia ada sarung dan sarungnya tu berwarna-warni. Sarung jadi ada 4 jenis ubat, iaitu ubat pil, ubat cecair, ubat krim dan juga ubat jenis kapsul. Sekarang mari kita lihat pula kepentingan pengambilan ubat. Kenapa kita perlu ambil ubat? Yang pertama, ubat dapat merawat luka. Jika kaki kamu berdarah ataupun bahagian badan kamu terluka, kamu perlu letakkan ubat supaya luka itu sembuh. Yang kedua, ubat ini juga dapat mencegah penyakit. Kalau kamu rasa badan kamu tak sihat, rasa panas, kamu boleh terus ambil ubat demam contohnya, untuk mencegah penyakit itu ataupun dapat mencegah demam itu daripada melarat. Yang ketiga, ubat juga dapat kawal penyakit. Kalau zaman sekarang ni, situasi kita sekarang iaitu COVID-19, kita digalakkan untuk mengambil vaksin untuk kawal penyakit itu daripada terus merebak. Dan seterusnya, sembuhkan penyakit. Ubat dapat sembuhkan penyakit. Cuba kamu lihat situasi ini. Situasi ini atau gambar ini menunjukkan ada seorang budak yang tengah demam, tak sihat. Jadi apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu budak ini lakukan? Yang pertama, dia boleh pergi berjumpa dengan doktor. Maksudnya boleh pergi hospital untuk mendapatkan rawatan dan di sana doktor akan menyarankan atau memberi ubat yang betul. Yang kedua, kalau kamu tidak ke klinik atau ke hospital, kamu boleh pergi ke farmasi. Tetapi harus diingatkan tidak mengambil ubat yang salah. Maknanya bila kamu ke farmasi, kamu perlu berjumpa dengan pegawai farmasi yang bertugas di kaunter dan nyatakan kamu punya sakit, penyakit. Jadi pegawai farmasi itu akan memberikan ubat yang sesuai kepada kamu. Dan jika kamu makan ubat yang betul, mendapat panduan yang betul daripada doktor maupun juru farmasi, kamu akan kembali sihat. Baiklah semua, cuba kamu lihat situasi kedua ini. Situasi kedua ini menunjukkan bahawa seorang abang telah memberi ubatnya kepada adiknya yang juga demam selesema. Jadi cikgu nak tanya di sini, boleh atau tidak kita berkongsi ubat? Dan jawapannya ialah tentulah tidak. Tidak boleh berkongsi ubat. Dan sangat tidak digalakkan untuk kita berkongsi ubat dengan orang lain. Sebab walaupun demamnya sama, tetapi dia punya dos
sukatan pengambilan ubat itu berbeza mengikut umur. Jadi ubat sudah tentunya tidak boleh dikongsi. Dan yang kedua, sebelum kita nak kongsi ubat ataupun kita nak makan ubat, kita perlu lihat kepada tarikh luput. Okay, cuba kamu lihat gambar ni. Okey, ini gambar jenis pil. Okey, paracetamol, ubat demam. Okey, dekat ubat demam ni dia ada expired date ataupun tarikh luput. Dia tulis EXP. Kalau dekat sini 08/2021. Maknanya tahun 2021 bulan 8 ubat ni dah tak boleh makan. Okey, yang kedua, cuba kamu lihat gambar ni. Okey, gambar ni pun sama. Okey, gambar ni dalam bentuk cecair. Okey, kalau dalam bentuk cecair, contohnya ubat batuk. Okey, dia ada expired date antara luput dia. Kalau kat sini September 2015. Kalau sekarang ni tahun 2021, ubat ni boleh makan lagi tak? Tentulah tak boleh makan dah. Okey, sebab tarikh luputnya dah lama. Okey, kalau ubat jenis cecair, contohnya ubat batuk, kalau kamu dah buka ubat itu hanya bertahan selama 6 bulan sahaja. Selepas 6 bulan, ubat itu sudah tidak boleh dimakan. Okey, pastikan kamu ingat bahawa ubat ni mempunyai tarikh luput dan sangat bahaya kalau kita makan ubat yang telah tamat tempoh. Okey. Sekarang mari kita lihat akibat penyalahgunaan ubat. Kalau kita tersilap mengambil ubat, badan akan menjadi lemah dan lesu. Yang kedua, penyakit tidak sembuh. Contohnya kalau kamu demam, sepatutnya kena makan ubat demam, tapi kamu makan ubat batuk. Jadi penyakit tu tak akan sembuh. Yang ketiga, boleh membawa maut. Ini risiko yang paling kita takut. Kerana kalau kita tersilap ambil ubat, sama ada ubat itu telah tamat tempoh ataupun kita ambil ubat orang lain, ubat yang kita makan itu bukan dapat menyembuhkan tetapi boleh membawa maut. Untuk lebih jelas, kamu boleh rujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, muka surat 69 dan juga 70. Terima kasih semua. Jumpa lagi.